Negeri Sabah. Sebuah negeri yang penuh dengan kekayaan semula jadi. Hasil minyak dan gas, hasil bumi yang bernilai berbilion ringgit. Tetapi dalam masa yang sama, Anda terpaksa bergelap karena elektrik kerap terputus, beratur berjam-jam untuk mendapatkan air bersih, dan melalui jalan raya yang penuh dengan lubang. Inilah realiti Sabah hari ini. Tetapi anehnya di kaca televisyen dan di podium politik, pemimpin-pemimpin GRS melaungkan bahwa Sabah kini sudah stabil. Sabah kini sudah makmur dan Sabah kini menuju masa depan yang cerah. Persoalannya, stabil untuk siapa? Makmur untuk siapa? Dan masa depan siapa yang mereka janjikan? Nah, itulah persoalan besar yang sedang ataupun yang akan kita ulaskan pada hari ini. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents JMY. Rekan-rekan sekalian, baru-baru ini Ketua Penerangan GRS Datuk Johnistone Bangkwai menuduh Warisan sebagai hipokrit. Kononnya, parti pimpinan Shafie Apdal tidak konsisten dalam perjuangan politik mereka. Tetapi Warisan tampil membalas dengan kenyataan keras bahwa tuduhan itu hanyalah usaha murahan untuk menutup kelemahan dan kegagalan GRS sendiri. Menurut Warisan, perjuangan mereka sejak awal jelas, yaitu mempertahankan hak rakyat Sabah, melindungi marwah negeri, dan juga menolak politik hipokrasi. Kalau ada yang hipokrit, kata mereka, ia bukan Warisan, tetapi GRS sendiri, yang hidup bergantung kepada talian hayat daripada parti-parti Malaya di Putrajaya. Kita kembali kepada krisis politik Januari 2023. Johnistone menuduh Warisan terlibat dalam kekecohan ketika itu, tetapi Warisan menegaskan mereka langsung tiada kaitan. Yang bergaduh sebenarnya ialah UMNO Sabah pimpinan Bung Mokhtar dengan Puak Bersatu pimpinan Haji Jinor. Warisan hanya jadi pemerhati. Malah fakta yang ramai tidak tahu ialah Haji Ji sendiri ketika itu datang mengetuk pintu Shafie Apdal, merayu agar Warisan bergabung untuk menyelamatkan kerajaan GRS. Tetapi Shafie menolak kerana prinsip. Bagaimana mungkin kerjasama dengan mereka yang pada tahun 2020 dahulu mengkhianati mandat rakyat Sabah dengan menjatuhkan kerajaan Warisan hasil pilihan raya? Kalau mahu cari siapa yang hipokrit, sejarah sudah menjawab. Bukan Warisan, tetapi Haji Ji dan juga sekutunya. Lebih pedih lagi, Warisan mendedahkan hipokrasi paling besar GRS. Laungan Sabah untuk rakyat Sabah. Kini hanyalah satu slogan yang kosong. Realitinya GRS kekal berkuasa hanya kerana disokong Pakatan Harapan, parti Malaya yang sebelum ini mereka sendiri kritik. Tanpa Anwar Ibrahim dan PH, kerajaan Sabah pimpinan Haji Ji sudah lama tumbang. Jadi di manakah maruah yang dilaungkan? Apa sudah jadi dengan semangat autonomi Sabah? Hari ini GRS kelihatan seperti subkontraktor Putrajaya, hanya menunggu arahan dari Kuala Lumpur untuk terus kekal berkuasa. Lebih menyakitkan hati walaupun Sabah mencatatkan hasil negeri tertinggi dalam sejarah, yaitu 7 bilion ringgit pada tahun 2024, rakyat biasa masih hidup dalam penderitaan. Menurut data Jabatan Perangkaan Malaysia 2023, kadar kemiskinan Sabah kekal paling tinggi di Malaysia iaitu 19,5%. 7 daripada 10 daerah termiskin di negara terletak di Sabah. Adakah ini yang dimaksudkan dengan kestabilan? Kestabilan yang penuh dengan kemiskinan, kestabilan yang penuh dengan ketidaksamarataan, dan juga penderitaan rakyat. Laporan SESB mendedahkan lebih 300 gangguan bekalan elektrik berlaku setiap tahun. Krisis air pula begitu parah sehingga 40% isi rumah luar bandar masih tiada bekalan air bersih. Dan lebih 1.200 km jalan raya rosak. Menunggu untuk dibaiki, tetapi entahlah bila baru dibaiki. Nah, inilah wajah sebenar kestabilan yang dikatakan oleh GRS. Baiklah, seterusnya isu lain yang tidak kurang besar ataupun tidak kurang pentingnya ialah hak Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963.
Di atas kertas, Sabah berhak menerima 40% hasil bersih persekutuan yang dikutip dari negeri ini. Tetapi apakah realitinya? Sarawak berjaya menuntut lebih 4 bilion ringgit setahun daripada Petronas hasil rundingan keras dan juga berprinsip. Sabah pula kurang daripada 1 bilion ringgit. Itu pun dalam bentuk bayaran sekaligus yang dilabelkan sebagai penyelesaian interim. Memang jelas, GRS gagal mempertahankan hak Sabah. Mereka lebih sibuk menjaga jawatan menteri di Putrajaya daripada menuntut hak rakyat Sabah. Johnny Stone juga menuduh Warisan tidak konsisten dalam isu jabatan kastam diraja Malaysia yang kembali beroperasi di Sabah. Tetapi mari kita tanya, apabila Anwar Ibrahim memaksa GKDM ini masuk semula, adakah Haji G tarik menteri-menterinya dari kabinet? Adakah PBS, STAR ataupun SAPP berani letak jawatan tanda bantahan? Jawabannya tidak. Mereka kekal dengan jawatan dan gaji sambil berpura-pura menentang. Kalau itu bukan hipokrasi, apalagi namanya? Nah, Warisan pula membawa bukti rekod perjuangan mereka. Pada tahun 2019, ketika mereka berkuasa, mereka memperkenalkan cukai jualan minyak dan gas yang menjana ratusan juta ringgit untuk Sabah. Mereka konsisten menuntut hak 40% hasil negeri di bawah MA 63. Mereka juga tidak gentar membongkar pengkhianatan 2020 apabila bersatu menjatuhkan kerajaan warisan yang dipilih rakyat. Ini menunjukkan perjuangan mereka ada prinsip dan sangatlah konsisten. Jadi mari kita renungkan apa sebenarnya maksud kestabilan GRS. Adakah kestabilan ini hanya sekadar menutup mulut rakyat, mengikat tangan pemimpin Sabah daripada bersuara dan memastikan Putrajaya selesa mengawal segalanya? Kestabilan diam diri, kestabilan tunduk, kestabilan kemunduran, itulah yang rakyat nampak. Sebab Warisan berani berkata Sabah tidak perlukan kestabilan palsu ini. Sabah perlukan keberanian, prinsip dan visi untuk masa depan. Tetapi di sini timbul persoalan kontroversi yang wajib kita bincangkan bersama. Adakah Sabah sebenarnya sedang diperangkap dalam rantai politik Putrajaya, sehingga apa jua kerajaan negeri yang akan naik tetap tidak akan berani mencabar kuasa pusat? Kalaulah ini benar, bukankah ini bermakna Sabah hanya menjadi wilayah kelas kedua dalam persekutuan Malaysia? Kenapa Sarawak berani melawan sehingga mereka dapat berbilion, tetapi Sabah hanya tunduk diam? Apakah karena kepimpinan kita terlalu bergantung pada jawatan ataupun karena rakyat Sabah sendiri sudah terlalu penat berjuang sehingga hilang suara? Persoalan ini wajar kita pikirkan dengan serius, sebab selama ini slogan Sabah untuk rakyat Sabah kedengaran lantang hanya ketika pilihan raya. Tetapi selepas itu kita lihat pemimpin-pemimpin Sabah sendiri beratur di Putrajaya mencari sokongan politik. Adakah ini sekadar permainan wayang ataupun memang Sabah telah dikunci dengan rantai yang sukar untuk dipecahkan? Dan disinilah kita perlu tanya dengan berani. Sampai bila rakyat Sabah harus percaya kepada slogan yang kosong? Sampai bila rakyat Sabah perlu ditenangkan dengan janji kestabilan, sedangkan realitinya kita hidup dalam kemiskinan, kegelapan, dan pengabaian? Sampai bila kita harus rela hak kita digadai demi kepentingan segelintir elit politik? Jadi, kawan-kawan, saya serahkan persoalan ini kepada Anda semua. Apakah yang lebih penting? Kestabilan palsu yang menguntungkan pemimpin ataupun perjuangan sebenar yang mungkin berliku tetapi akhirnya membela rakyat? Adakah kita rela terus menjadi penonton dalam drama politik ini ataupun sudah tiba masanya untuk kita menuntut perubahan yang sebenar? Kawan-kawan, kalau Anda rasa isu ini penting, jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah dan nyatakan apa pandangan Anda tentang GRS, tentang warisan, dan tentang masa depan Sabah secara keseluruhannya. Sebab inilah perbincangan yang tidak boleh lagi kita diamkan. Kita mesti terus persoalkan, terus membongkar, dan teruskan bersuara. Dan ingat, Sabah bukan milik elit politik.
Sabah milik kita semua. Jadi jangan biarkan sesiapapun tipu kita dengan slogan kestabilan, sedangkan realitinya hanya rantai yang mengikat masa depan kita. Saya juga mau tanya Anda lagi, adakah Anda percaya pada janji kestabilan GRS ataupun Anda nampak ini adalah sekadar helah politik untuk mengekalkan kuasa? Nah, tinggalkan jawaban Anda. Kita akan bongkar lagi selepas ini. Baiklah sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini Currents VMY sebab di sini kita bukan sekadar melaporkan berita, tetapi kita akan bongkar apa yang coba disembunyikan. Sampai jumpa lagi dan ingat kawan-kawan, kebenaran itu pahit tetapi ia wajib kita telan. Salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di konten yang seterusnya, di ulasan yang seterusnya. Sekian saja, terima kasih.